tajuk saya punya live hari ni, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Ni saya nak bagi tahu kepada rakan-rakan seperjuangan, saya bagi tahu kepada kawan-kawan yang menonton, kan. Saya nak bagi tahu, saya tahu ramai yang menonton ini pada malam ini, ramai yang menonton selepas ini. Saya nak bagi tahu, kalau saya nak pergi cepat, saya pergi seorang-seorang. Sebab tu Azmin pergi seorang-seorang, sebab dia nak pergi cepat. Sebab matlamat dia bukan kepada reformasi, matlamat dia bukan kepada perubahan, matlamat dia bukan kepada pembaikan, tapi matlamat dia adalah untuk kuasa, matlamat dia untuk menjadi Perdana Menteri, untuk jadi menteri, untuk itu matlamat dia. Nak bezakan matlamat dan alat. Anwar Ibrahim nak jadi Perdana Menteri, betul. Matlamat dia nak reform. Tetapi nak jadi reform tu dia kena guna alat Perdana Menteri. Tetapi dalam kes ini, dia bukan jadikan Perdana Menteri itu sebagai alat, tetapi dia jadikan Perdana Menteri itu sebagai matlamat untuk Azmin Ali. Sebab apa dia nak jadi Perdana Menteri? Itu kena tanya dia. Itu kena tanya dia. Saya tahu kenapa. Anda sendiri pun boleh agak lah kenapa. Anda sendiri pun boleh agak kenapa. Benar, persoalan yang utama sekarang ini, posisi kita. Ini saya bagi tahu rakan-rakan saya di dalam Parti Amanah, PKR, DAP, di dalam orang-orang yang mungkin tak berada di dalam parti ini tetapi akan jadi pengundi. If you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go together. Kita nak pergi mana ni? Kita nak pergi mana jauh ni? Kita nak pergi membawa perubahan yang lebih baik kepada negara kita. Kita nak bawa satu perubahan yang baik kepada negara kita. Kita nak negara kita yang lebih baik. Kita nak jurang kemiskinan dan juga kekayaan itu dapat dikurangkan. Kita bukan kata tak boleh orang kaya. Kita bukan kata nak eliminate semua orang miskin. Mustahil. Orang miskin akan sentiasa ada. Tetapi sekurang-kurangnya jurang itu kita boleh kecilkan. Kita boleh kurangkan jurang di antara luar bandar dan bandar. Itu yang pertama. Kenapa benda itu tak berlaku? Kerajaan dulu buat apa? Dia tak berlaku kerana satu perkataan je. Korupsi, corruption, penyelewengan. Kerana penyelewengan itu berlaku, menyebabkan apa yang sepatutnya sampai kepada rakyat itu tidak sampai. Macam saya kata, Sarawak adalah negeri yang terkaya di Malaysia. Di samping Kuala Lumpur, Johor, Pulau Pinang, Sarawak ni adalah negeri yang terkaya di Malaysia. Tetapi statistik daripada IKasih mengatakan, Sarawak mempunyai penduduk miskin dan miskin tegar yang paling ramai di Malaysia. Di samping Kelantan, Sabah, Sarawak. Sabah, Sarawak, Kelantan, tiga-tiga ni negeri ada minyak. Okey, Kelantan lambat sikit lah, Terengganu yang ada. Sabah dan Sarawak ni negeri yang ada minyak, negeri yang kaya. Tetapi kenapa mereka mempunyai penduduk miskin dan miskin tegar yang paling ramai di Malaysia? Jawapan mudahnya adalah kerana korupsi. Apabila anda melihat pemimpin di negara anda itu kaya raya sedangkan rakyatnya ramai miskin, ketahuilah bahawa negara itu mempunyai koruptor, mempunyai orang yang menyeleweng. Ketahuilah. Sebab tu kita kata benda ini kita perlu berubah sekarang. Dia bukan serban, bukan jubah, bukan dengan kata-kata Islam, bukan kata-kata aku ni pejuang jihad dan sebagainya. Those are only terms. Realitinya perbuatan anda macam mana? Realitinya perbuatan anda macam mana? Belum lagi kita cerita pasal Islam, dah pun mula berbagi-bagi kursi, bukan kursi, jawatan, lantikan dan sebagainya. Kalau kita tengok ni, saya share ni dah berbagi lantikan dah ni. Lantikan politik, kuasa pada PM, kata Ahmad Jazlan. Lantikan politik baru bagi menerorai agensi JLC adalah perkara biasa. Betul, dia perkara biasa. Tetapi macam saya kata, dia bukan tak biasa bila semua MP pegang jawatan. Itu biasa pada zaman UMNO, tidak biasa pada zaman Pakatan Harapan. Kata Ahmad Jazlan, meskipun lantikan itu kerjasama yang baik, mereka yang harus menunjukkan prestasi kerja bagus. Okey. Yang penting parti apa pun mestilah berkhidmat untuk negara. Okey. Dia baru dilantik jadi pengurusi MPOB. Dalam malah tambah Ahmad Jazlan, perkara begitu menjadi kelaziman di peringkat negeri. Okey. Selain daripada Ahmad Jazlan, ni kita nak tengok. Anggota Parlimen PAS daripada Pasir Mas, Ahmad Fadli Syari, turut dilantik sebagai pengarah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK yang baru, menggantikan K. Saraswati. Anggota Parlimen menggantikan K. Saraswati.
Semalam Taqiyuddin memberitahu bahawa semua anggota parlimen yang tidak dilantik akan dilantik mempengerusikan GLC. Lantikan itu mendapat kritikan setengah pihak, antaranya bekas mantan Menteri Kanan UMNO Rafidah Aziz yang menyela Kerajaan Perikatan Nasional agar tidak hanya mengisi jawatan kosong tetapi membuat lantikan berdasarkan integriti, tanggungjawab, accountability dan kerja berpasukan. Saya kata semalam, nak lantikan politik ni bukan isu. Macam dia kata lah, macam Ahmad Zalan dia kata, kita lantikan politik tu biasa kan? Mana-mana kerajaan pun akan lantikan politik sebab kita nak memastikan GLC itu selari dengan kita punya vision dan mission parti kita. Itu tak ada masalah. Nah, persoalannya bila dia lantik semua ahli parlimen itu menjadi pengurusi kepada GLC, itu masalah. Sebab tu saya kata nak lantik ahli GLC daripada kalangan ahli parti tak apa, tetapi lantiklah mereka yang berkelayakan. Kalau dia ni memang bidang dia accountancy contohnya, memang dia ada business punya background, memang dia ada law, legal punya background, so lantik science, contohnya dia doktor, bekas scientist dan sebagainya, so dia ada kemahiran itu, tetapi dia juga ahli parti. Lantik dia berdasarkan kapasiti dia itu, dan lantiklah mereka-mereka yang bukannya ahli politik kan? Dia orang politik tetapi bukan ahli parlimen. Dia orang yang pro kepada satu certain parti politik tetapi dia bukan ahli parlimen. Contohnya kalau kita ingat dulu Idris Jala, kalau kita tengok dulu Cik Khalid untuk TNB, Idris Jala zaman Pak Lah ni. Idris Jala dilantik masa tu untuk daripada Shell untuk membantu salvage MAS. Lepas tu masa tu Cik Khalid ni daripada, saya tak ingat daripada company mana, tapi dia bawa masuk ke dalam TNB. Masa tu TNB antara company yang dia punya hutang dia, liability dia 3 bilion ke 30 bilion, saya tak ingat masa tu. Tetapi setelah dia take over, dia banyak buat perubahan, so aset TNB masa tu meningkat naik dengan baik. So orang-orang macam ni kita nak, orang-orang yang boleh betul-betul boleh membawa perubahan kepada GLCs, orang yang betul-betul boleh membawa perubahan kepada negara, yang boleh menerajai. Saya kata semalam, GLC ni diwujudkan adalah untuk tujuan apa? Tujuan tidak lain tidak bukan adalah untuk membawa keuntungan kepada negara, membawa projek balik kepada rakyat kita, membawa pekerjaan dan sebagainya. So benda ini yang kita nak bawa kepada negara kita. But isu dia apabila lantikan tersebut tidak bukan sekadar hanya untuk supaya ahli-ahli parlimen ini tak melompat pergi ke parti lain, tidak melompat untuk tidak melompat untuk pergi menyokong undi tidak percaya kepada orang kata apa, kepada Muhyiddin Yassin. Ini je sebenarnya, atas tujuan ini sebenarnya benda ini berlaku. Sebab itu saya kata sekarang ini, if you want to go fast, you go alone. If you want to go far, let's go together. Ini African proverb, pepatah daripada Afrika. So saya nak bagi tahu tuan-puan, kawan-kawan, sahabat-sahabat sekalian, we go together. Kita nak buat perubahan kepada negara ni, dia bukan yang menang satu pilihan raya kita boleh buat perubahan, belum. 2 pilihan raya pun belum. Kita nak menang, kita nak buat perubahan, kita kena pastikan bahawa perubahan itu berlaku dalam keadaan orang yang membawanya benar-benar faham kepada aspirasi ini, faham kepada aspirasi reformasi ini, faham kepada perjuangan ini, faham kepada natijah. Kalau sekiranya bawa reformasi, belum tentu janji jawatan, belum tentu janji projek. Faham ini dulu. Anda bawa reformasi, belum tentu anda dapat jawatan. Sanggup tak? Kalau tak sanggup, ini bukan jalan anda. Sebab masa PH menang 2018 hari tu, PH menang. Sebelum menang masa tu saya tolong Petrajaya, masa tu pilihan raya, saya tolong Petrajaya. Last minute, beberapa hari sebelum pilihan raya, saya ingat lagi, saya kata dekat jentera-jentera saya ketua DM, ketua daerah ketua apa nama? Ketua DUN masa tu, saya kata kat dia orang, percayalah. Bila kita menang ni, masa tu yang membantu saya dalam pilihan raya untuk satu DUN, pengundi dalam DUN tu ada berbelas ribu, ada lebih kurang dalam 10 orang je. 10 orang je yang full time. Yang part time adalah seorang dua orang macam tu. Tapi full time ada 10 orang je. Nak pergi berkempen untuk seluruh ni. Tak ada orang lain bantu kita. Sebab seluruh Malaysia pilihan raya masa tu kan. So masa tu kita penat. Kita dah buat kerja sebulan tau. Sebulan. Kita dah turun naik sebagainya berkempen. So beberapa hari sebelum pilihan raya, basically saya dah penat. Masa tu kita terbaring dekat lantai. Masa tu kan ramai-ramai baring kat lantai. Saya kata apa kat dia orang? Percayalah. Masa tu saya tak yakin, tak ada keyakinan nak menang pun. Tapi saya kata percayalah. Kalau kita menang pilihan raya ni,
berbondong-bondong lah orang-orang yang muka kita tak kenal pun akan datang menyertai parti kita. Kemudian dia akan kata, oh akulah dulu yang bekerja, akulah dulu yang berjuang, akulah dulu yang membantu, sekarang ni aku nak kena ke depan, aku kena dapat jawatan. Maka dia dapatlah MPKK, PKP, dia dapatlah jawatan itu, jawatan ini, dia bolot semua. Orang-orang saya